Salam sejahtera, bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 20 Ogos 2020. Berita dimulakan dengan perkembangan COVID-19 di Sabah. Tiada pertambahan kes baru dilaporkan semalam, menjadikan jumlah kumulatif kekal 416 kes. Menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, 1 kes sembuh direkodkan menjadikan jumlah keseluruhan pesakit sembuh 393. 15 pesakit lagi masih menerima rawatan di hospital berpakar di negeri ini. 3 daerah mencatat kes aktif iaitu Sandakan 12 kes, Kota Kinabalu 2 dan Tawau 1 kes. Angka korban akibat COVID-19 kekal 8 kes. Sementara itu, kerjasama padu antara Polis Diraja Malaysia PDRM dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS dan Jabatan Imigresen berjaya mengawal penularan COVID-19 di negeri ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas berkata kejayaan tersebut antara yang membanggakan pihaknya kerana hasil kerjasama antara jabatan lain membolehkan pihak polis menguatkuasakan undang-undang dan menjaga keselamatan negara. Kita sangat berbangga tiada kluster-kluster baru di negeri Sabah. Kalau tempoh hari dengan pelaksanaan benteng, kita khawatir ada kluster daripada PTI yang masuk ke Sabah. So, alhamdulillah kita dapat bendung. Datuk Zaini berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan perpisahan terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Datuk Zaini akan berpindah ke bahagian pentadbiran Jabatan Pengurusan Bukit Aman mulai 1 September depan. Dalam pada itu, Datuk Zaini berharap kerjasama sedia terjalin dalam kalangan anggota polis dan juga ketua-ketua jabatan lain perlu terus dikekalkan agar penugasan menjaga keselamatan serta membantras jenayah terus berjalan lancar. Ahli jawatan kuasa masjid di negeri ini diminta mempergiat program kerjasama luar bagi mempererat hubungan dengan masyarakat setempat. Pengarah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Negeri Sabah, Haji Samin Ongki berkata, program seumpama menggalakkan perkembangan positif institusi masjid selain mengimarahkan perpaduan dan ukhuwah masyarakat. Haji Samin menyatakan perkara tersebut selepas program gotong royong membersihkan kawasan pantai Tanjung Aru 1 anjuran Yadim Sabah bersama Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK di Kota Kinabalu. Program di bawah Yadim Lestari yang dilancarkan 3 tahun lalu ini akan diperluas ke seluruh negeri melibatkan pelbagai agensi lain. Saya menggalakkan jabatan agensi kerajaan NGO supaya lebih banyak menganjurkan aktiviti kebersihan. Kalau jawatan kuasa masjid misalnya membersih masjid itu 50 tahun lalu kita buat. Tapi saya tidak biasa dengar EJK masjid, jamaah masjid membersih pekan. Jadi inilah yang dikatakan berfikir di luar kotak. Tambahkan kebersihan lah, 5K yang seperti mana telah diwar-warkan sebelum ni lah. Kebersihan amatlah penting kepada bukan kita sajalah, kepada alam dan sebagainya. Sebanyak 13 kilogram sampah berjaya dikutip melalui kerjasama kali ini melibatkan lebih 20 anggota di BKK dan Yadim Sabah bermula dari pantai Tanjung Aru 1 sehingga kawasan Taman Perdana. Sementara itu mengenai sambutan Ma'al Hijrah, Haji Samin berkata meskipun sambutan tahun ini tidak seperti sebelumnya berikutan pandemik COVID-19, beliau berharap penganjuran Majlis Ilmu Agama akan tetap dihadiri pengunjung mengikut SOP ditetapkan. Beliau juga berharap sambutan tahun ini akan lebih mengakrabkan lagi silaturahim masyarakat. Lembaga Koko Malaysia LKM akan membangun dan memperbanyak aktiviti huluan dan hiliran koko bagi memenuhi permintaan pasaran sekaligus menjana pendapatan tinggi pekebun kecil di Sabah. Pengerusi Lembaga Pengelola LKM Dr. Ali Akbar Gulasan berkata, aktiviti huluan melibatkan penghasilan biji koko oleh pekebun kecil untuk dijual kepada peniaga, manakala aktiviti hiliran berfokuskan pengisaran koko menjadi kepingan coklat untuk pasaran pengguna. Sabah mempunyai 224 usahawan produk koko yang berjaya menghasilkan 68 produk dan ia dijangka terus meningkat apabila LKM mula melaksanakan modul ladang kemeja untuk menggalakkan pekebun kecil membangunkan kluster koko berskala kecil. Di Sabah pun kita sudah buat beberapa tempat, kan? Sampai peringkat lanjutan kita pernah buat kursus lanjutan coklat. Dan kita ajar, kita ada pakar-pakar
chef kita sendiri, dan kita akan terus menjalankan itu sebagai salah satu daripada untuk memantapkan sektor hiliran penjualan, khususnya coklat. Dr. Ali Akbar ditemui selepas lawatan ke Pusat Penyelidikan Bioteknologi Koko LKM di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan sama, Dr. Ali Akbar memaklumkan LKM akan terus membangunkan lebih banyak penyelidikan dan pembangunan R&D di Sabah bagi menghasilkan produk koko berkualiti tinggi sesuai dengan fungsi Pusat Penyelidikan Bioteknologi Koko LKM Kota Kinabalu yang diiktiraf sebagai terbaik di dunia. Setakat ini, Sabah mempunyai 4,881 pekebun kecil koko melibatkan kawasan penanaman seluas 5,780 hektar di beberapa daerah antaranya Ranau, Tawau, Keningau dan Tenem. Bagi menggalakkan minat pelajar terhadap sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, Universiti Malaysia Sabah UMS melalui Pusat STEM atau UScience menganjurkan program STEM for All at Sabah. Pertandingan dalam talian bermula hari ini hingga 30 Oktober depan. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin berkata, peserta dikendaki membentangkan hasil inovasi menangani pandemik COVID-19 dalam bentuk penulisan pendek yang akan dimuat naik ke platform YouTube. Bertemakan My STEM During Pandemic COVID-19, program ini merupakan inisiatif universiti memenuhi keperluan tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam bidang industri. Beliau berucap melancarkan program STEM for All at Sabah, pertandingan dalam talian di Kota Kinabalu yang turut melibatkan kerjasama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Cybertech Security Sdn Bhd dan Mikamai Knowledge Hive Resources. Mereka memberi bantuan kepada guru-guru dan juga murid-murid secara atas talian. Dengan bantuan tersebut, murid-murid dan guru-guru juga akan melaksanakan program tersebutlah di rumah masing-masing ataupun di sekolah masing-masing. Apa yang kita buat ni, kita ada hadiah, kita ada sijil penyertaan sebagai daya tarikan kepada pelajar. Sejak kita buat PKP, pelajar lebih banyak duduk rumah dan lebih aktif kepada online, aktiviti online. So, malah gunakanlah keaktifan ini untuk menyertai program online ini. Program ini turut melibatkan siri bimbingan secara webinar antara guru bimbingan dan peserta. Dalam pada itu, dua entiti UMS iaitu Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa PPIB dan Pusat Kerjaya dan Alumni PKA memeterai surat hasrat LOI dengan PMB Investment Berhad untuk memperkasa modal insan bagi program keusahawanan kewangan syariah. PMB Investment diwakili Ketua Jualan Strategik Mahani Ibrahim, manakala UMS diwakili Dekan PPIB Profesor Madya Dr. Lai Yu Ming dan Pengarah PKA Profesor Madya Dr. Sun Singh Bikar Singh. Ia turut disaksikan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMS Profesor Madya Dr. Rahman Nordin. Terdahulu ketika berucap, Profesor Madya Dr. Rahman berkata, usaha sama ini menjayakan agenda UMS menyediakan latihan untuk melahirkan pelatih mahir dalam bidang keuangan syariah, seterusnya ditawarkan pekerjaan sebagai perunding unit amanah. Sementara itu, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Pelaburan Mara, Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berkata, PMB Investment Berhad berupaya memberi pendedahan kepada graduan tentang kerjaya dalam bidang berkenaan. Pihak berkenaan juga berhasrat mewujudkan lebih banyak kolaborasi dengan universiti awam dan swasta tempatan. Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA adalah sebuah badan bukan kerajaan NGO dan tiada kaitan dengan mana-mana parti politik. Demikian ditegaskan Huguan CEO Tan Sri Joseph Pairin Kitingan kepada media di Penampang. Apabila KDCA pula dikaitkan dengan hal-hal politik, saya ingin menekankan bahawa persatuan kita KDCA ini adalah sebuah NGO yang tidak berkaitan langsung dengan hal-hal politik. Tan Sri Pairin mengulas kenyataan tular di Facebook mengenai timbalan Presiden KDCA, Datuk John Anthony, hadir perjumpaan dengan Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Haji Abdal. Katanya perjumpaan Datuk John itu tidak mewakili KDCA. Sebaliknya, beliau hadir sebagai individu, justru meminta agar tidak wujud salah faham maupun persepsi bahawa KDCA menyokong parti tertentu.
Sementara itu, ketika ditanya berhubung pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah, Tan Sri Pairin berharap lebih ramai generasi muda mengambil bahagian dalam tampuk kepimpinan negeri. Kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum seharusnya menjaga keharmonian dan perpaduan seluruh rakyat Malaysia. Saya mengucapkan selamat Hari Kebangsaan Malaysia prihatin. Selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan bersatu padu. Semoga negara kita aman dan damai. Dari saya, Zainal Zeki, ingin mengambil kesempatan. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia prihatin. Sekian berita pagi Sabah bagi umat Islam. Kami mengucapkan salam Ma'al Hijrah 1442 Hijriah. Saya Shannon Raymond, salam sejahtera. Barang-barang. Apa tu? Mannequin. Okay. Yang merah ni dah cukup tinggi. Biru tak cukup ah. Okay. Okey, ya. Saya minta maaf bang. Saya bagi saya masih dalam masa 10 minit. Barang kita tu, kita kutip tepi jalan lah, belakang rumah. Besi buruk, takkan buat kat situ. Dari benda-benda kecil ni lah yang membina negara kita dan berpayung di bawah jalur gemilang. Memasak adalah satu seni dan merupakan periuk nasi saya. Saya bangga mewakili Malaysia dan peluang keemasan ini menjadi perangsang untuk terus meneroka kaedah baru dalam mempersembahkan masakan tradisi tapi dengan suntikan kontemporari. Dan di sana mereka memanggil saya Malaysia, bukan Tanuja, dan sampai sekarang tak tahu macam mana nak cakap lah, tapi antara pengalaman yang memang saya sangat-sangat bangga sebagai seorang rakyat Malaysia. Malaysia adalah rumah saya, cinta saya dan maruah saya. Saya bangga menjadi anak Malaysia. Saya telah meneroka ke pelbagai negara untuk tugasan fotografi. Namun, saya sedar bahawa tiada tempat yang seindah tanah air sendiri. Malaysia telah banyak berjasa kepada saya dan saya ingin membalas budi baik itu kepada negara. Merdeka itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita nilai. Kerana ia memerlukan pengorbanan yang besar. Bukan sahaja usaha dan tenaga. Hargai dan sayangi tanah air kita. Jangan sia-siakannya. #Bangkit Malaysia.
Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Khamis 20 Ogos. Umat Islam di Sarawak diseru untuk terus maju dan unggul, khususnya dalam mempertinggikan syiar Islam berpandukan kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu ia penting untuk melahirkan generasi Islam, khasnya golongan muda yang dinamik dan berdaya saing. Datuk Patinggi Abang Johari menyatakan demikian dalam amanatnya pada Majlis Doa Akhir dan Awal Tahun Hijrah sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sarawak di Masjid Al-Abiyat, Matang Jaya, Kuching malam tadi. Sementara itu, beliau berkata peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad SAW perlu dijadikan iktibar dan panduan buat semua umat Islam dalam aspek kepimpinan baginda dalam pentadbiran dan pembangunan negeri malah negara. Ujarnya konsep hijrah perlu dilihat bukan lagi sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat, sebaliknya merupakan transformasi atau perubahan minda dan budaya hidup berteraskan ajaran Islam. Majlis itu turut dihadiri Yang di-Pertua Negeri Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. Acara sambutan dimulakan dengan bacaan doa akhir tahun 1441 Hijrah, disusuli solat maghrib berjemaah dan kemudiannya bacaan doa awal tahun 1442 Hijrah. Turut disampaikan ialah tazkirah Ma'al Hijrah oleh Mufti Sarawak Sahibus Samahah Datuk Haji Kipli Haji Yasin. Turut diadakan ialah majlis penyampaian dana berjumlah RM915,000 daripada Kerajaan Negeri kepada Jawatankuasa Masjid Al-Abiyat untuk baik pulih dan pembangunan program masjid. Dalam pada itu, Masjid Baitul Iman Limbang tidak ketinggalan mengadakan sambutan Ma'al Hijrah semalam. Meskipun sederhana, sambutannya tetap mengutamakan prosedur operasi standard SOP COVID-19. Pada majlis tersebut diadakan bacaan doa akhir tahun dan awal tahun, bacaan surah Yasin serta penyampaian anugerah untuk beberapa masjid dan surau terbaik di Limbang. Kemeriahan sambutan Ma'al Hijrah juga turut dirasai dengan penganjurannya oleh RTM Limbang. Majlis diserikan pengisiannya dengan kehadiran Ustaz Suhaimi Muhammad yang menyampaikan ceramah sempena sambutan Ma'al Hijrah. Semua kaki tangan beragama Islam dan pengurus stesen RTM Limbang Yahya Sulaiman turut hadir pada majlis tersebut. Sarawak telah meluluskan peruntukan berjumlah RM265 juta di bawah tabung pemudahcaraan pertanian bagi pelaksanaan projek pertanian dan penternakan di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, peruntukan tersebut adalah inisiatif kerajaan negeri membantu petani dan penternak luar bandar meningkatkan pengeluaran dan menambahkan pendapatan mereka. Jelasnya, kerajaan menerusi Jabatan Pertanian Negeri menyediakan pelbagai bantuan dan strategi untuk membantu petani dan penternak meningkatkan hasil mereka seterusnya mengubah taraf kehidupan, khususnya penduduk di luar bandar. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis input projek ternakan dan pertanian di Dewan Tayung Langoi, Kampung Picin, Tebekang, Serian. Datuk Ahmad Douglas juga menggalakkan petani dan penternak menggunakan teknologi moden termasuk mengaplikasikan kaedah Internet of Things IoT dalam meningkatkan hasil pertanian. Pada majlis ini, input penternakan dan pertanian berjumlah RM1.38 juta disalurkan kepada 68 peserta projek ternakan dan 114 peserta projek pertanian di kawasan Tebedu. Pada majlis berasingan, Datuk Ahmad Douglas menyeru agar Persatuan Nelayan Kawasan di negeri ini membantu petani dan peternak di kawasan masing-masing untuk memasarkan hasil pertanian dan ternakan mereka. Ini berikutan kebanyakan petani dan peternak di negeri ini menghadapi masalah memasarkan produk pertanian dan ternakan mereka. Jelasnya lagi, persatuan tersebut seharusnya mempunyai perancangan yang strategik bagi membantu mereka termasuk untuk memasuki pasaran luar negara, khususnya di Singapura. Ini katanya Sarawak mempunyai Pejabat Pelancongan dan Perdagangan Sarawak Singapura di Singapura yang berfungsi sebagai pusat sehenti untuk pelaburan dan perniagaan khusus untuk produk-produk dari Sarawak. Beliau berkata demikian selepas melawat projek ternakan ikan air tawar kolam. Pelbagai projek pembangunan sedang giat dijalankan di Julau. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Roland Duat berkata ia melibatkan 46 buah projek transformasi luar bandar RTP dengan peruntukan sebanyak RM5 juta.
Roland Duat menjelaskan selain daripada projek itu, kerajaan juga telah meluluskan peruntukan RM62 juta bagi projek pembinaan loji air baharu untuk kawasan Meluan Julau bagi menyalurkan bekalan air yang bersih. Dan begitu juga N48 Meluan bernasib baik kerana sekarang kita ada kelulusan 62 juta untuk pembinaan loji air baru untuk Meluan dan akan tender akan bermula tahun depan. Dan sekarang masih dalam consultant work. Projek yang bakal bermula pada tahun hadapan itu berupaya membekalkan 5 juta liter air sehari kepada penduduk di Julau. Beliau berkata demikian semasa melawat tapak Dewan Terbuka Serbaguna SK Nanga Kelangas Julau baru-baru ini. Calon pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Opar dan Mambung masih belum dimuktamadkan lagi setakat ini. Naib Presiden Kanan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Datuk Seri Michael Manyin Jawong memberitahu ketika ini pihaknya sedang mengenal pasti calon berpotensi untuk dicadangkan kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Datuk Seri Michael Manyin menjelaskan pihaknya sedang bekerja keras ke arah itu untuk menghantar beberapa nama calon yang berpotensi untuk dipertimbangkan oleh Ketua Menteri. Jelasnya hanya Ketua Menteri sahaja mempunyai hak untuk memilih dan menentukan calon yang akan bertanding di dua kawasan tersebut. Bagi Dun Opar, beberapa nama dikenal pasti untuk dicalonkan dan dihantar kepada Ketua Menteri. Manakala bagi Dun Mambung, beliau menyerahkan kepada Datuk Patinggi Abang Johari untuk menentukannya berikutan kawasan tersebut pada asalnya milik Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP dan penyandangnya ketika ini adalah Datuk Dr. Jerip Susil adalah dari PBB. Walau bagaimanapun, beliau akan memastikan ke-88 kerusi yang diwakili oleh kaum Bidayuh tersebut akan menang dalam pilihan raya akan datang di bawah gabungan Parti Sarawak GPS. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas menghadiri majlis penyerahan input projek ternakan dan pertanian di Dewan Tayung Langoi Kampung Picin Tebekang Surian. Stadium tertutup Sibu dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Malaysia tahun ini. Menteri Utiliti selaku Menteri bertanggungjawab bagi sambutan itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, Stadium tertutup Sibu dipilih kerana lokasinya lebih ideal berbanding lokasi lain di Bandar Sibu. Bercakap kepada media selepas mengadakan lawatan ke Stadium Tertutup Sibu, beliau memberitahu lokasi itu lebih luas dan mudah untuk mengadakan majlis besar dalam masa yang sama mematuhi prosedur operasi standard SOP COVID-19. Dalam lawatan itu, beliau turut meninjau sendiri persekitaran stadium, bilik untuk tetamu kehormat serta kemudahan yang ada di stadium itu. Saya sudah tengok tempat parking kereta pun besar, tempat ini pun sesuai. Tempat ini dapat menempatkan sekurang-kurangnya mungkin 1,000 orang dengan mematuhi SOP iaitu penjarakan sosial dan sebagainya. Saya kira kita tidak akan melanggar SOP pandemik COVID-19. Dalam pada itu, beliau memberitahu sambutan Hari Malaysia merupakan satu sambutan yang amat penting, terutamanya untuk mengingatkan rakyat mengenai sejarah pembentukan Malaysia. Perkembangan berkaitan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini amat bermakna kerana diraikan dalam situasi negara sedang berperang dengan COVID-19. Hasil tinjauan pemberita RTM di sekitar Bandaraya Kuching mendapati semangat patriotisme dalam diri rakyat tetap membara walaupun terdapat kekangan dalam tempoh perjuangan melawan pandemik ini. Saya berasa berbangga dengan rakyat Malaysia yang sanggup berkorbankan apa saja demi mencari berjuang dengan COVID. Kita mesti mau menang melawan COVID-19. Hasil tinjauan juga mendapati rata-rata masyarakat memahami dan menekankan keperluan mematuhi prosedur operasi standard SOP dalam keterujaan menyambut Hari Kebangsaan demi memastikan rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Perayaan memang tersekat, tapi kerajaan kita sentiasa membuat perubahan dari segi pembaikan mengawal COVID ni. Ada rakyat Sarawak satu ajalah. Semangat kemerdekaan tetap ada, tapi cara sambutannya kita berlandaskan SOP yang ada lah.
Sambutan Hari Kebangsaan tahun ini khasnya di Sarawak tidak sekadar diterjemah melalui kibaran jalur gemilang semata-mata, malah wujud harapan dan keyakinan masyarakat untuk memastikan perjuangan kita melawan COVID-19 berakhir dengan kemenangan. Seramai 100 peserta berjaya menamatkan kursus pemprosesan cili di bawah program Community Extension Outreach CEOP di Kampung Pejuang Kelulit, Berkenu. Majlis penutupan dan penyampaian sijil berlangsung di Balai Raya Kampung tersebut semalam dan disempurnakan Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Rosi Yunus. Dalam ucapannya, Rozi berkata CEOP merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak melalui Jabatan Pertanian Sarawak untuk membantu rakyat menambah pengetahuan dan pendapatan dalam bidang pertanian. Antara kursus yang ditawarkan ialah menanam cendawan dan hidroponik yang memberi manfaat kepada rakyat terutama di luar bandar. Oleh itu, beliau mengalalukan mereka yang berminat untuk menceburi bidang pertanian untuk menghadiri kursus yang ditawarkan. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Salam Al Hijrah, saya Fazrul Hisham Afandi. Jumpa lagi dan Assalamualaikum.